warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan rezeki masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita mengenai surah An-Nur pada ayat 31. Ayat yang agak panjang. Walaupun saya dah sentuh sedikit pada pertemuan yang lepas, tapi malam ni kita bicarakan lagi pasal ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat faedah yang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya akan baca dulu ayat ini dan tuan-tuan puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانكم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-31 surah An-Nur yang berbunyi, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang bermaksud maksud dia apa tu? Tak nampak. Nampak kecil sangat ujung. Dia kata apa? Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, kan? Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang beriman. Perkataan wakul, wakul tu dan katakanlah lil mu'minati kepada wanita ataupun perempuan yang beriman. Ni Allah Ta'ala perintah pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkanlah kepada wanita-wanita beriman. Apa benda? Yaghuddna min absarihinna. Yaghudd dengan makna supaya menyekat pandangan mereka. Yaghuddna menyekat, menahan, min absarihinna daripada pandangan mereka. Pandangan. Wa yahfazna furujahun dan menjaga kemaluannya. Wa yahfazna, fazna ni wa yahfaz maknanya menjaga, memelihara, furujahunna kemaluan, dengan arti kata lain marwah. Wala yubdina zinatahunna. Sekejap, kita pergi atas tu dulu. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Wahai Muhammad, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka mengawal ataupun menahan, menyekat pandangan mereka, supaya tidak melihat kepada lelaki-lelaki yang handsome. Tuan-tuan, kalau ayat atas tu adalah ayat atas dia, kul lil mu'minin, kul katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, kul. Kemudian bawah ni wa kul lil mu'minat, dan katakanlah juga wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman supaya menutup pandangan mereka. Pada pertemuan yang lepas saya sebut contoh apabila K-pop datang ke Malaysia ni, yang lelaki itulah, artis-artis K-pop lelaki itu datang, kita tengok remaja-remaja perempuan, gadis-gadis perempuan macam histeria. Allahu Akbar, menjerit-jerit tuan-tuan, tengok macam tengok lelaki dalam syurga. Macam tu. Dah tak boleh kawal diri. Insya-Allah. Yang tu orang perempuan pun kena jaga mata dia. Tuan-tuan, contoh dalam Quran adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan handsome, smart, kan? Sehingga apabila Nabi Yusuf melintasi di depan orang perempuan, kumpulan jemaah wanita yang sedang kopek buah, kan? Sedang kopek buah dengan pisau tu, sampai kumpulan wanita ni bila tengok aja Nabi Yusuf, terus mereka berkata, ma hadza basyara, ini bukan lagi manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang paling mulia. Sambil-sambil bercakap,
tak sedar diri dah terpotong jari masing-masing. Orang lelaki setakat tengok wanita ni boleh langgar tiang, masuk parit gitu. Orang perempuan sampai potong jari tu kan. Itu dalam Quran. Hebat juga orang perempuan ni. Maknanya orang lelaki yang comel-comel, yang handsome, menjadi tanggungjawab kepada wanita untuk menjaga pandangannya. Tengok boleh kan, bukan tengok sampai lupa diri kan, sampai lupa diri. Tengoklah sekali kan, tengok tu paling tengok balik. Tu itu kagum. Sama je laki perempuan, sama je perempuan. Tuan-tuan, sama je. Jadi arahan Allah, laki dan perempuan sama-sama kena jaga pandangan, kena jaga mata. Cuma yang lebihnya, sebab orang lelaki ni dia ada yang handsome, ramai yang handsome, ramai yang comel-comel, tapi nak banding dengan wanita ni boleh dikatakan keseluruhannya comel. Itu yang jadi masalah tu. Orang perempuan. Jadi tuan-tuan, untuk perempuan dia kena jaga pandangan dia supaya dia tidak melihat kepada lelaki-lelaki yang bukan mahram dia. Dan orang lelaki elakkan duk tayang-tayang body dekat orang perempuan kan. Mentang-mentang body dia berketul-ketul kan, dia tayang body dekat perempuan. Mana orang perempuan tak minat? Macam mana perempuan? Puan-puan kita boleh tengok tak orang lelaki yang berketul-ketul, muzzle dia tu kan, daging dia, perut six pack kan. Itu tengok yang tu masya-Allah lah kan. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Sama dengan arahan atas, ayat atas tu, wa yahfazu furujahum, ayat atas tu kan, wa yahfazu furujahum. Itu untuk lelaki, jaga kemaluan. Untuk perempuan pun sama, wa yahfazna furujahunna. Hunna tu untuk perempuan tuan-tuan. Kalau atas, ayat atas tu dia yahfazu, ada waw dan alif. Waw dan alif, furujahum hamim. Hak bawah ni yahfazna nun. Nun dengan furujahunna hanun. Itu beza antara lelaki dengan perempuan. Dia dalam bahasa Arab ni, bila sebut kita cakap dengan orang lelaki, ini dia punya perkataan dia. Dengan orang perempuan, ini perkataan dia. Yang tu bahasa Arab ni dia agak sukar tuan-tuan, agak susah untuk dipelajari. Dia tak sama macam kita orang Malaysia, orang Melayu. Bahasa orang Melayu ni, kalau suruh orang perempuan, suruh orang lelaki, sama je. Puan sila duduk, duduk kan, kata duduk ya. Tuan sila duduk, sama juga duduk, tak ada beza. Tapi hal ni lain. Yahfazu untuk laki, yahfazna untuk perempuan. Furujahum untuk laki, furujahunna untuk perempuan. Ada beza tuan-tuan dalam bahasa Arab. Yang tu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebab bahasa dia adalah bahasa yang menepati kehendak kita sebagai manusia. Adapun bahasa kita Malaysia ni dia agak longgar sikit tuan-tuan. Dia tak sehebat bahasa Arab. Dia tak sehebat bahasa Arab. Okey tuan-tuan.
Saya tinggalkan dari sudut bahasa, kita teruskan lagi. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah wanita-wanita muslimat menjaga kemaluan mereka. Makna tidak menyerah diri kepada lelaki-lelaki yang bukan suami dia. Dan jangan cuba nak pancing lelaki-lelaki yang bukan suami dia. Itu bahaya. Zaman sekarang tuan-tuan pakai seluar ketat-ketat. Allahu Akbar. Kan? Semua pakai seluar ketat-ketat sehingga menampakkan kemaluan dia tu. Biasa, selamba je, senyum je. Kan? Tak ada masalah. Orang perempuan zaman sekarang, sebagaimana orang kafir buat, begitulah orang gadis-gadis kita, bukan setakat gadis lah, mak-mak orang pun ada juga pakai macam tu, tuan-tuan. Bukan golongan muslimat kita kat sana, bukan. Hak datang masjid tak buat kerja macam tu, kan? Hak tak datang masjid ni, tuan-tuan, dia pakai stokin, bukan seluar, stokin, kan? Kalau waktu saya duduk Mesir tu, kita orang lelaki pakai juga yang ketat tu, tapi untuk dalam baru kita pakai seluar panjang, kan? Sebab sana musim sejuk kita kena pakai 2 lapis, kan? Yang dalam tu, seluar hak dalam tu yang macam stokin tu, kan? Yang macam stokin tu dia panggil kalsum. Orang Arab Mesir dia panggil kalsum. Pakai kalsum. Jadi kita semua orang lelaki pakai kalsum kalau musim sejuk ni, kan? Sebab dia sejuk, tuan-tuan, kena pakai. Tapi dapat dekat orang perempuan ni, terutamanya kat Malaysia ni, dia pakai ya, tuan-tuan, hak tu, kan? Tak ada pakai seluar dalam, tak ada pakai hak luar dah, kan? Pakai hak tu saja. Allahu Akbar. Parah, tuan-tuan. Sekarang saya tengok budaya tu semakin merebak-rebak, kan? Daripada anak-anak kecil lagi diajar dah pakai macam tu, kan? Anak-anak kecil, anak wanita kita, anak-anak perempuan kita tu yang umur 3 tahun, 5 tahun, kan? Bagi kita, tuan-tuan, dia pakai seksi, bagi kita tak ada masalah. Kita sebagai ayah dia, kan? Tak ada masalah. Tapi orang yang bukan ayah dia, benda tu boleh mengganggu, tuan-tuan. Bahaya. Kan? Tak selamat anak kita tu, anak perempuan kita tu tak selamat. Jadi pakailah, ajarlah pakai tutup aurat, kan, tuan-tuan. Itu untuk jaga wayah fazna furujahun, kan? Kena jaga kemaluannya, kan? Dia tak tunjuk kemaluan pada orang, tapi dia ajakkan orang untuk minat pada dia. Wala yubdina zinatahun, dan janganlah dia tengok, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya. Yang saya sebut pada pertemuan lepas, perhiasan wanita-wanita dia tak boleh nak tunjuk sangatlah. Kalau make up tu, orangnya asal tak berapa putih, tapi bila make up putih amat, kan? Tu cantik dengan sebab make up. Cantik dengan sebab make up. Itu yang tak dianjurkan, tuan-tuan, tak dianjurkan. Kalau nak cantik dengan cara lain boleh. Dengan cara doa, baca zikir, boleh, tuan-tuan. Mana zikir dia, tuan-tuan? Ini live ini kan, rugi orang lain boleh dengar. Tuan-tuan boleh baca, perempuan dah boleh ajar dekat anak-anak, cucu-cucu perempuan, baca zikir apa? Wa nuru yusufu ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni. Ya, tu baca, tiup dekat tangan,
sapu muka. Kan? Tiap-tiap hari amalkan. InsyaAllah dia panggil zikir penyeri wajah. Penyeri wajah. Jadi kalau orang tengok tu dia berseri, nampak seri dia. Kan? Sama, orang lelaki boleh amal, orang perempuan boleh nak amal. Tapi kalau selalu amal, bahaya tuan-tuan. Jadi cantik, jadi tumpuan orang. Kalah ku putih tu. Raya esok memang cantik-cantik lah. Puasa ni tahan sikit kot. Allah kata wala yubdina zinatahunna, jangan dia menampakkan perhiasannya kecuali illa, ada kecuali tuan-tuan. Kecuali ini kata Imam Sya'rawi, ini adalah rahmat Allah Ta'ala kepada golongan wanita. Bukan kata tak boleh semua sekali, bukan kata kena pakai yang buruk-buruk, kena pakai yang hodoh-hodoh, tak, bukan. Bukan macam tu. Maksudnya dia tak nak, Islam tak nak kita pakai tu sampai boleh menggairahkan orang yang melihat, membangkitkan syahwat. Kalau pakai sampai terbelah sampai paha tuan-tuan kain, mana orang lelaki tak tengok, kan? Tambah-tambah orang lelaki yang tak pernah datang masjid surau, kan? Mana dia orang nak jaga pandangan? Confirm dah tak jaga pandangan. Itu yang jadi masalah tu. Mendorong kepada perbuatan yang lebih teruk. Jadi Allah kata jangan dia zahirkan, menampakkan perhiasannya kecuali ma zahara minha, apa yang boleh nampak. Yang saya sebut malam ni, apa yang disebut oleh Imam Sya'rawi, tangan dan muka. Untuk orang perempuan boleh didedahkan. Tangan dan muka boleh didedahkan, dan perhiasan yang biasa-biasa boleh dikenakan tuan-tuan. Perhiasan yang biasa-biasa boleh dikenakan, seperti bercelak mata, pakai gincu, itu dibolehkan. Tapi kalau yang lebih-lebihnya bubuh merah sana, bubuh yang berkilau-kilau tu, dia panggil brother benda. Biasa orang kahwin, pengantin baru biasa pakai yang tu. Nampak jauh kan, bila kena cahaya matahari tu, cahaya lampu nampak berkilau-kilau tu. Itu sama tu. Itu sepatutnya tak boleh. Hak boleh ni biasa-biasa je tuan-tuan. Jadi kalau nak berseri, amal doa tadi, nak nampak cantik. Itu original punya. Hak ni cantik dengan perhiasan, dengan make up. Imam Sya'rawi kata yang boleh ni cincin, kan, pakai cincin. Orang perempuan dia nak tunjuk cincin dia boleh, gelang dia, gelang tangan boleh. Hak tak boleh ni mana? Rantai leher, subang telinga, kan, subang. Itu sebab benda tu dah di kawasan aurat. Benda di kawasan aurat tak boleh. Hak boleh ni di muka dengan di tapak tangan, tak boleh. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah, mana tu, mereka menutup kain tudung ke dadanya, tutup sampai melepasi paras dada. Ala juyubihinna ni ke paras dada. Wala yubdina zinatahunna. Jadi kena pakai tudung, bukan tudung yang tu dia tak berapa menepati syariat. Sebenarnya pakai tudung masuk dalam baju. Sepatutnya tudung tu di luar baju.
kecuali dalam keadaan tertentu. Ni setengah keadaan zaman sekarang dia pakai macam tu, nampak bergaya, ya, nampak bergaya, jadi dia pakai macam tu. Itu sebenarnya tidak menepati syarat, sebab syarat nak supaya dia punya buah dada ni terlindung, tidak menampakkan buah dada. Pakai tudung tapi belah leher, belah dada tu nampak, itu tak betul. Itu tak betul. Tudung tu tidak memenuhi spek syariat, tidak ikut spek syariat. Tudung tak patuh syariat. Tudung dah tapi tak patuh syariat. Wala yubdina zinatahunna, dan dia tidak menzahirkan perhiasannya, tidak menampakkan perhiasannya, kecuali kecuali pada siapa? Yang pertama. Ni ramai ni tuan-tuan, disebut dalam ni, ramai ni sampai akhir tu. Yang pertama, libu'ulatihin, pada suami dia. Nak tunjuk perhiasan adalah untuk suami. Sebab orang perempuan ni dia cantik-cantik, dia lawa-lawa, adalah untuk suami dia, bukan untuk orang lain, untuk suami dia. Untuk suami bebaslah, kan? Nak tunjuk apa pun dekat suami, tunjuklah. Ni cerita dululah, sekarang saya rasa tak ada lah kot. Dulu orang perempuan dia kalau kat rumah ni berkemban je, kan, pakai kain sarung tu, sarung perempuan tu, kan, kain batik tu, itu je. Tapi kalau nak keluar, dia pakailah yang cantik-cantik, kan. Jadi nak pergi kenduri, pakai cantik-cantik. Jadi sepatutnya kat rumah tu ada masa cantik lah. Walaupun yalah, takkan kat rumah ni nak cantik 24 jam, tak, agak mustahil juga, kan. Nak masuk, nak siang ikan kat dapur pun nak cantik, masalah juga, kan. Itu naklah guna pakaian biasa, okey. Hak tu okey, hak biasa-biasa kat dapur tu, keperluan dekat dapur, keperluan dekat apa ni untuk nak kemas rumah apa tu, kan. Itu tak apa, tapi kena ada masa cantik untuk suami. Kena ada masa cantik untuk suami. Jangan cantik untuk masa nak pergi kenduri, majlis high tea, majlis apa, kan. Itu je yang cantik. Sebab yang halal ni kepada suami dia. Perhiasan-perhiasan itu yang halal itu adalah untuk suami dia, yang pertamanya. Yang kedua, au abaihinna. Abaihin, siapa dia? Mana? Ayah mereka. Untuk ayah-ayah mereka. Yalah, dengan ayah tak ada masalah lah. Nak tunjuk kalung atau apa ni, rantai leher, nak tunjuk subang, sebab benda tu tidak aurat dengan ayah. Betul tak? Kan? Itu tidak aurat dengan ayah, boleh tunjuk, nak tunjuk, kan. Lepas tu au aba ibuulatihinna. Aba tu ayah, buulatihinna suami mereka. Ayah suami siapa? Mentua. Mentua lelaki. Mentua lelaki boleh, tuan-tuan. Sebab dengan mentua lelaki batal tak wuduk? Tak batal, kan? Tak batal wuduk. Jadi boleh tunjuk dekat mentua lelaki, tak ada masalah. Tapi ada ada catatan oleh ulama, sekiranya tidak membangkitkan syahwat, boleh tunjuk, kan. Ada juga kes-kes yang berlaku, jarang-jarang berlaku, mentua lelaki bersama dengan menantu perempuan. Ini masalah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu seksi sangat dekat rumah, kan. Duduk sekali dengan mentua, lepas tu pakai seksi. Itu masalah. Nanya, tuan-tuan. Ini dah timbul kes-kes yang yalah, yang teruk-teruk lah, tuan-tuan. Tak nak sebut lah saya. Setakat tu je saya sebut. Jadi untuk ayah pada suami berpada-pada lah.
kan? Nak tunjuk perhiasan boleh, tapi berpada-pada, jangan melampau nampak. Au abnaihinna, ataupun kepada anak-anak mereka, anak sendiri, anak lelaki, anak lelaki sendiri, tak ada masalah kan, sebab tak perlu nak tutup aurat, orang panggil aurat yang mukhaffafah, aurat yang ringan-ringan kan. Tak boleh ni aurat mughallazah kan. Ada aurat mukhaffafah, ada aurat mughallazah kan. Itu saya cipta sendirilah tuan-tuan. Aurat mukhaffafah, mughallazah. Mana tadi? Au abna'i bu'ulatihinna, ataupun kepada anak-anak anak-anak bu'ulatihinna. Siapa? Suami mereka, anak pada suami. Mana tu? Putera-putera suami mereka. Sebab kalau dah nikah dengan duda yang dah ada anak laki, anak laki tu sah nikah tak dengan isteri ayah dia? Boleh nikah tak? Tak boleh dah. Tak boleh nikah. Dia jadi mahram, tuan-tuan. Jadi mahram lil abad, untuk selama-lamanya. Lil abad tu bukan sekejap, untuk selama-lamanya. Tak boleh. Jadi dengan anak-anak suami pun boleh nak dedah dia punya perhiasan, tapi bukan dedah aurat. Dedah perhiasan tu boleh, cuma kena hati-hati. Kalau dengan ayah mentua pun kena berhati-hati, hak tu pun kena berhati-hati juga, tuan-tuan. Manusia kan, manusia. Setan ni tak pernah tinggal manusia ni dalam keadaan baik. Dia akan cuba memperdaya, cuba hasut juga, tuan-tuan. Kita tengok kan peristiwa Zulaikha dengan Nabi Yusuf kan. Zulaikha tu memendam rasa berapa lama, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf tu terlalu handsome kan. Dia akan berlaku tu cetusan mula nak bercinta, dan disebut dalam surah Yusuf kan. Nabi Yusuf pun berkenan kepada Zulaikha. Berkenan, bukan tak berkenan, sama-sama berkenan, tuan-tuan. Tapi Nabi Yusuf ni sebab dia manusia bertakwa, dia berkenan pun dia ada hak dia, ada batas dia. Kalau manusia biasa, bila berkenan tak ada batas lah kan. Tak ada batas lah. Okey, tuan-tuan. Mana tadi? Awnihinna. Ikhwanihin siapa? Saudara-saudara laki, adik-beradik laki. Adik laki, abang laki kan. Itu aurat dia setakat mana, tuan-tuan? Kalau ikut mazhab Syafi'i, pinggang ke lutut, apa pusat lutut. Itu hak asal mazhab Syafi'i. Aurat sama dengan adik-beradik, aurat dengan ayah, dia macam tu. Tapi zaman sekarang tak boleh buat macam tu, tuan-tuan. Buat macam tu bahaya, dia jadi benda lain. Memang tidak aurat dengan adik-beradik kan, tapi bahaya, tuan-tuan. Au bani ikhwanihinna, ataupun anak saudara lelaki, anak saudara kan. Anak ada adik-beradik lelaki, anak kepada abang kita, anak kepada adik lelaki kita, itu anak saudara kan. Anak saudara lelaki. Au bani ikhwanihinna ni maknanya anak saudara lelaki. Dah hisap kejap Au bani akhawatihinna, ataupun anak saudara laki belah adik-beradik perempuan. Ni anak saudara laki belah adik-beradik laki. Dan adik-beradik kan ada adik-beradik laki, ada adik-beradik perempuan. Adik perempuan tu ada anak laki dia. Adik laki ni ada anak laki dia. Kan? Orang Arab dia kira macam tu, tuan-tuan. Dia kira kita semua pukul rata anak saudara, tak kira anak mana.
Bahasa Arab tuan-tuan, anak saudara lelaki, anak saudara perempuan, dia ada bahasa dia. Kalau anak saudara perempuan dia panggil khalah. Khalah. Nah itu anak saudara perempuan belah adik-beradik perempuan. Dia ada gelaran dia. Kita sama je, kalau anak saudara lah, cucu saudara. Itu bahasa Arab. Dia mendalam, tuan-tuan. Mendalam. Au ma malakat aymanuhunna, atau mana tu? Atau perempuan wanita Islam. Tu au nisaihinna, ataupun wanita-wanita Islam. Ini kawan-kawan, sama-sama perempuan, kan, duduk dalam kelompok perempuan tu, tutup tirai, bersembang, nak apa, nak buka tudung, nak tunjuk perhiasan, silakan, sama perempuan. Tapi tak boleh juga melampau, tuan-tuan, sampai sama dia duduk pakai underwear saja, kan, tak boleh, kan. Sebab apa? Sebab dia menjerumuskan kepada seks, kepada apa ni, perempuan sama perempuan, dia panggil apa? Lesbian. Dia akan cenderung pada tu pula. Jadi kena berpada-pada lah. Boleh tunjuk perhiasan tapi berpada-pada. Kebiasaannya saya tak tahulah, akak-akak, adik-adik belah sana kan, orang perempuan ni kalau tunjuk perhiasan ni, kalau boleh dia nak bertanding-tanding sama dia tu. Hak ni tunjuk kecil, tak, kau kecil, aku lagi besar, kan. Biasa macam tu, tak tahulah kan. Au ma malakat aymanuhun, atau budak-budak yang mereka miliki. Ma malakat aymanuhun ni hamba abdi, kan. Kepada hamba abdi dia boleh tunjuk apa perhiasan dia, sebab hamba abdi tak boleh buat apa dekat dia, kan. Kemudian hamba abdi tak ada sekarang, akan datang berlaku balik dekat nak kiamat, ada balik hamba abdi, sistem hamba abdi tu. Awit tabi'in ghairi ulid irbati minar rijal, itu satu perkataan. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, satu perkataan, iaitu pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai apa tu, keinginan terhadap wanita. Ini golongan orang-orang tua lah, tuan-tuan. Orang tua lelaki, kan, umur 100 tahun, umur 120 tahun, tapi tak tahulah kok ada lagi hak minat dekat perempuan. Ada lagi tak? Umur 100 lebih. Zaman sekarang saya tak minat dah dekat perempuan kalau umur dah 100 lebih tu. Jadi kepada orang-orang tua macam ni, boleh nak tunjukkan perhiasan dia, boleh nak tunjukkan. Jarang-jarang berlaku orang tua ni ada nafsu, tapi kalau jarang tu, bahasa Arab dia panggil, kaedah dia an-nadir kal adam. Yang jarang-jarang berlaku tu seseolah tak ada, tak dikira, kan. Macam yang Terengganu dulu, orang muda kahwin dengan orang perempuan tua umur dekat 100 tahun tu, kan, perempuan tu. Itu jarang-jarang berlaku, tuan-tuan. Jarang-jarang. Tak boleh nak buat ukuran. Itu tak boleh nak buat ukuran. Maknanya lelaki-lelaki yang tua, dah tak larat dah, berjalan pun bertongkat ataupun berkursi roda lah, kan. Itu boleh lah nak tunjukkan perhiasan pada dia, kan. Tunjuk-tunjuk pun dia tak ada apa dah, kan. Tak ada rasa dah. Awitif lil ladzina lam yazharu ala auratin nisa. Saya terjemah mudah lah, tak terjemah satu persatu, iaitu kanak-kanak yang belum mengetahui tentang aurat perempuan. Kanak-kanak lelaki, kan, umur 5 tahun, dia faham aurat perempuan? Tak faham, kan. Tapi kalau umur 15 tahun, itu dah reti kan. Ni tak reti, umur 5 tahun, 6 tahun ni bolehlah orang perempuan nak tunjukkan
perhiasan kat dia, tapi yalah dia tak faham kan. Budak-budak tak faham. Bukan faham pun, tapi kalau umur 12 ke atas jangan jangan dibuat. Itu dia dah reti tu. Kan? Okey. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Saya baca direct terjemahan sebab masa dah tak ada. Dan janganlah dia memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Tuan-tuan, ada sebahagian wanita, tapi bukan budaya orang Melayu lah rasanya, dia pakai gelang kaki. Gelang kaki tu dia ada apa? Loceng, ada loceng kecil tu. Ya, jadi bila dia berjalan bunyi loceng tu. Ni Allah kata, Allah akan terus ni, wala yadribna bi arjulihin. Jangan dia hentak kaki dia supaya loceng tu berbunyi. Ya, supaya loceng tu berbunyi. Maknanya perhiasan kaki yang ada loceng tu tidak halal bagi perempuan. Kata Imam Sya'rawi, asal perhiasan kaki yang ada loceng ni adalah kepada penari-penari wanita zaman dulu. Kan? Zaman dulu penari-penari wanita tu pakai rantai kaki tu, dia panggil rantai kaki apa? Gelang kaki tu lah. Gelang kaki tu yang ada loceng. Itu tak boleh tuan-tuan. Tapi kalau pakai yang tak ada loceng tak apa, sebab sini dia larang loceng tu, sebab loceng tu akan menyebabkan perhatian orang lelaki akan tertumpu kat arah dia. Daripada jauh lagi dah dengar dah. Mari dah, Minah tu dah mari dah. Minah tu. Daripada jauh lagi orang dah tunggu dah ketibaan dia. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah kesemuanya wahai orang-orang mukminun, lelaki dan perempuan. Kan? Dalam bab hal wanita ni kadang-kadang kita terlebih, kadang-kadang kita terkurang, kadang-kadang terdedah aurat, kan? Jadi mintalah ampun dengan Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada kesilapan. Mungkin kita nak pakai perhiasan, mungkin terlebih hias, kan? Terlebih hias sehingga menarik perhatian orang lelaki, kan? Orang lelaki ni memang dah, mata dia tu memang dah macam tu lah, kan? Dia tak boleh, dia tak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan ni kurang sikit. Jadi tuan-tuan, apapun kesilapan kita, terutamanya dalam bab ni, hendaklah sama-sama kita bertaubat. Tak kira kita lelaki ke kita perempuan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah tuan-tuan setiap hari, pagi ke petang ke tengah hari ke malam ke, supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Ya. Perubahan untuk takmir. Hebahan. Nak hebah ke? Saya hebah. Okey, permintaan daripada pengurusi kita, tuan pengurusi kita. Tuan-tuan baru dapat maklumat tengah hari tadi, di mana penyelaras takmir memberitahu apa ni,